Okay, kita start Assalamualaikum. Dah record dah. Waalaikumsalam. Dan selamat malam saya ucapkan dekat tokoh komuniti kita pada hari ini iaitu Encik Miss Non bin Seri yang merupakan mantan ketua kampung Sungai Nibung, Batu Pahat, Johor. Okay, Encik Miss Non apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Saya memperkenalkan diri saya Najiha binti Abdul Rafa selaku Ketua Kumpulan 5 bagi projek Islam subjek Penghayatan Etika Peradaban yang bertajuk Undi 18, adakah orang muda mampu menjadi pengundi yang berkesan untuk negara? Okey, tanpa melengahkan masa, memandangkan kita hanya sedikit masa saja hari ini, saya teruskan mengajukan soalan. Okey? Soalan yang pertama, memandangkan had umur minimum untuk mengundi telah diturunkan kepada 18 tahun, jadi apakah langkah awal yang boleh diambil oleh ibu bapa di rumah untuk menyemai sikap patriotisme dalam diri anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, sejahtera. Salam kasih sayang para mahasiswa, mahasiswi. Pertanyaan soalan yang pertama berhubung dengan undi 18 tahun. Jadi ini adalah langkah-langkah kerajaan ataupun bahawa untuk mematangkan remaja-remaja yang umur bawah 18 tahun ini diberi tanggungjawab untuk mengundi dalam pilihan raya umum ataupun PRK. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa nak menerangkan bahawa tanggungjawab seorang rakyat Malaysia khususnya yang duduk di negara kita ni yang dulu mengundi umur 21 tahun. Oleh kerana pada masa kini anak remaja kita yang umur 18 tahun ni agak terlalu ramai. Ya, jadi perlu diberi pendedahan khususnya dan beri tanggungjawab untuk memilih mencorakkan masa depan negara. Khususnya ibu bapa dari semasa ke semasa mengikut apa ni yang telah pun dipaparkan di media massa ataupun di penerangan-penerangan yang telah dibuat. Jadi para ibu bapa menyahut khususnya langkah-langkah SPR ni adalah langkah yang bijak supaya anak-anak kita ni ataupun anak-anak remaja kita yang umur 18 tahun dia mempunyai masa depan yang panjang. Ya, macam dulu 21, ini 18, selisih 3 tahun lah menurunkan had umur pengundi ini. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah yang dibuat ini adalah langkah-langkah yang bijak dan langkah-langkah yang penambah kebaikan khususnya mencorakkan masa depan negara. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Soalan seterusnya, isu seperti vandalisme dan gejala sosial sering berlaku dalam kalangan anak muda. Jadi adakah tuan bersetuju bahawa kelakuan-kelakuan negatif tersebut berpunca daripada kurangnya penghayatan terhadap rukun negara? Dan mengapa? Okey, berhubung dengan penghayatan rukun negara ini, sebenarnya anak-anak muda kita ataupun anak-anak kita ni semua pandai, ya. Dia hafal rukun negara, tapi penghayatannya tu tak dapat menerima, ya.
tak dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Ya, jadi inilah mungkin pesan-kesan daripada dia tak menghayati bahawa rukun negara itulah satu yang perlu rakyat Malaysia patuhi, dan yang perlu rakyat Malaysia ni tak kira lah sama ada ibu bapa ataupun anak-anak ataupun golongan apapun, sepatutnya dia berpegang pada rukun negara. Sebab tu ini adalah lunas-lunas ataupun landasan yang untuk menjaga diri kita daripada terjebak dari sosial remaja-remaja dan berbagai-bagai lagi lah, ya, khususnya yang berlaku. Jadi seperti contoh, jadi kalau kita sebagai umat Islam ataupun orang Islam, sudah pastinya ada rukun Islam. Ya, jadi rukun Islam ataupun rukun iman ini amat penting. Jadi kalau negara ni tak ada rukun negara, jadi saya rasa itulah tadi, bebas rakyatnya dan boleh melakukan apa sahaja. Jadi ini yang merosakkan masa depan negara. Jadi saya rasa perlulah kembali ke pangkal jalan, khususnya penghayatan rukun negara ini amat penting pada pakcik lah. Lagi terima kasih. Okey, soalan seterusnya, apakah pendapat Tuan mengenai statement rakyat patriotik lebih diperlukan oleh negara berbanding rakyat yang obses berpolitik? Okey, saya rasa memang perlu. Apa jua institusi ataupun perkumpulan ataupun pertubuhan ini memerlukan orang-orang yang bijaksana ataupun orang yang berintelektual. Sebab itu perlunya ada pendidikan, ilmu, pengetahuan yang luas, khususnya ini adalah untuk memacu khususnya pada individu itu sendiri. Lagi pada masa kini mahasiswa-mahasiswi ini terlalu ramai di pusat pengajian tinggi, ya. Jadi ini perlu ada pendekatan. Jadi perlunya sebab itu diwujudkan pusat-pusat pengajian tinggi ini untuk memberi peluang kepada anak-anak muda ataupun anak-anak remaja kita ni yang ada peluang, khususnya seperti mahasiswa-mahasiswi pada hari ini dapat masuk ke pengajian tinggi ini, sebab itu untuk menjadi orang yang berguna khususnya pada diri sendiri, keluarga, negara dan seterusnya kepada bangsa dan agama. Jadi ini perlunya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Terima kasih. 20 tonggak amal adalah makna di sebalik setiap prinsip rukun negara. Jadi soalan saya, adakah 20 tonggak amal memainkan peranan yang penting dalam membentuk jati diri mulia anak muda pada masa kini? Okey, terima kasih atas soalannya. Jadi ini perlu. Sebab itulah asasnya. Sebab tu ada perkara-perkara yang berhubung kait dengan rukun negara ini. Sebab itu kita jangan terlepas. Antara yang disebutkan 20 tadi itu perlu kita menghayati sebenar-benarnya. Seperti rukun Islam ini dia perlu kita hayati betul-betul. Jadi kalau kita abaikan salah satu daripada 5 perkara, sudah pastinya kita tergelincir dalam sisi agama. Begitu juga pada prinsip ataupun yang terkandung dalam rukun negara ini, apa yang disebutkan tadi ada 20 tadi itu perlu kira wajib lah kalau dalam segi hukum tu wajib, kalau diistilahkan perlu, mesti. Iaitu sebab itu kebanyakan kita khususnya umat ataupun rakyat Malaysia ni
kita dapat menghayati sepenuhnya perkara-perkara yang ada hubung kait dengan rukun negara. Dan begitu juga pada rukun agama. Jadi rukun Islam. Satu contoh, kita sebagai umat Islam tapi tak dapat menghayati sebenar-benarnya. Walaupun cuma 5 perkara, apatah lagi yang 20 perkara. Yang 5 perkara pun kita banyak terabai. Apatah lagi yang 20 seperti rukun negara ataupun prinsip-prinsip rukun negara itu sudah pastinya. Kalau anak-anak muda pada masa kini, dia mungkin memikirkan perkara yang lain, tidak mempraktikkan khususnya rukun negara yang sudah pastinya menjadi amalan hidup kita dan saling hormat menghormati antara satu sama lain, ini amat perlulah. Jadi ini yang perlunya kita hayati sebenar-benarnya. Terima kasih. Jadi untuk jawapan Encik Miss Nur untuk soalan 4 tadi, amatlah penting untuk kita menghayati setiap prinsip rukun negara demi kebaikan bersama. Okey, soalan yang terakhir. Apakah harapan Encik Miss Nur terhadap potensi anak muda kini dalam membentuk masa depan negara yang lebih cerah? Okey, terima kasih. Jadi untuk membentuk sasiah anak muda pada masa kini, dulu, kini dan selamanya, istilahnya gitu. Jadi kita menghayati ini dari bermula pada ibu bapa mendidik anak-anak untuk mencorakkan anak-anak ini supaya anak-anak kita ini menjadi orang yang berguna. Sudah pastinya semua ibu bapa menginginkan anak-anak kita ini menjadi anak yang berjaya, anak-anak yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai sahsiah yang baik, untuk semua, khususnya negara kita. Kalau rakyatnya semua mempunyai sahsiah yang baik, ilmu pengetahuan yang baik, saling hormat menghormati antara satu sama lain, saya rasa oleh kerana pada masa kini, satu contoh khususnya dalam grup mahasiswa-mahasiswi ini, dalam kumpulan ini sudah pastinya ada di seluruh Malaysia ni ada negeri-negeri, negeri Johor ada, negeri Terengganu ada, mungkin negeri Selangor, ini rakyat Malaysia semua. Walaupun berbeza ideologi ataupun budaya, tapi sebetulnya matlamatnya sama. Dalam kehidupan kita ni akhirnya, bukan saja kita hidup di dunia, kita akan terus menyambung hidup di alam akhirat nanti. Jadi kesinambungan inilah yang perlu kita cari. Jangan kita setakat hidup di dunia saja, kita tak fikirkan di akhirat nanti. Jadi ini yang kita akan menjadi kerugian. Jadi mudah-mudahan semua anak-anak remaja kita, mahasiswa-mahasiswi kita ni yang telah selepas daripada mendapat segulung ijazah, master dan PhD dan sebagainya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan, menambah baik kehidupan kita, nak berbakti kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ini yang sebenar-benarnya yang kita inginkanlah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dan saya doakan mahasiswa-mahasiswi ini, jadi anak pakcik pun ada dalam grup ini. Dan contoh anak-anak pakcik yang telah pun lepas daripada segulung ijazah, master dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dia dapat berkhidmat, dapat bekerja, dapat menyara kehidupan keluarga dan sebagainya. Jadi ini amat perlu. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang akhir ini nanti dapat
yang kita harapkan sebagai ibu bapa dapat membanggakan bapa dan membanggakan agama, negara dan bangsa ini sendiri. Terima kasih. Baiklah, semoga kita semua berjaya dunia akhirat, dapat banggakan Amin. ibu bapa. Amin. Okey, baiklah. Seperti yang kita dengar tadi jawapan-jawapan daripada Encik Miss Noi, jawapan beliau semua sangat bernas. Saya rasa sampai sini sahaja sesi temu bual kita pada hari ini. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Miss Non kerana sudi untuk meluangkan masa untuk menjadi responden kami pada malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Miss Noi. Bye bye. Terima kasih. Bye.